Cerita ini hanya rekaan semata-mata. Saya akan mulakan sekarang ye. Oh, dan jangan lupa subscribe jika anda mahu cerita seram lagi. Pada suatu hari, sekolah di Putrajaya telah mengadakan kem jati diri di luar kawasan sekolah. Ali takut mengikut kem itu dan dia beranikan diri untuk menyertai kem itu bersama kawannya bernama Aiman dan Amir. Kem jati diri itu akan berlangsung keesokan harinya, iaitu hari Jumaat petang pukul 2. Ali rasa teruja dan takut dalam masa yang sama. Ali mengemas barang dengan cepat. Ali tidur awal pada malam itu walaupun kem itu selepas sekolah pagi. Keesokan harinya Ali bersiap untuk pergi ke sekolah. Ali belajar dengan biasa pada pagi itu. Selepas itu, Cikgu Afrin memanggil pelajar yang memasuki kem jati diri itu, tetapi kelas mereka hanya Ali, Aiman dan Amir sahaja yang menyertai, yang lain pula mempunyai hal keluarga. Guru besar menyampaikan apa yang kami akan buat pada kem jati diri itu sampailah habis waktu sekolah pagi. Selepas itu murid lelaki akan pergi solat Jumaat dan mereka akan pergi ke hutan di Selangor selepas lelaki solat Jumaat. Selepas itu mereka akan pergi ke dorm yang ada berdekatan hutan itu. Dorm di situ mempunyai 5. Ali, Aiman dan Amir dorm yang kelima, iaitu dorm yang ada di tengah-tengah hutan. Sebelum diorang masuk ke dalam dorm, mereka akan pergi makan di kafeteria pada pukul 5 dan akan pergi solat asar. Mereka akan pergi dorm dan mengemas barang mereka. Selepas itu, mereka akan pergi solat maghrib. Selepas itu, mereka akan berkumpul di dewan untuk aktiviti yang akan berlangsung pada malam itu. Aktiviti mereka pada malam itu ialah mereka akan diagihkan kumpulan 1, 2, 3, 4 dan 5. Selepas sahaja pengagihan itu mereka akan berlawan di antara kumpulan, iaitu aktiviti lampu merah lampu hijau yang ada di Squid Game. Pada malam itu kumpulan 2 telah menang, tetapi itu bukan part yang horror. Selepas itu, mereka akan dilepaskan untuk solat Isya. Ali mahu pergi ke tandas manakala Aiman dan Amir mahu pergi ke surau untuk menunaikan solat. Ali berasa takut tetapi dia beranikan diri dan pergi ke tandas dengan selambarnya. Semasa Aiman mahu ke surau, Aiman mahu mengambil barang di dalam dorm tetapi jauh. Aiman berkata kepada Amir, "Bolehkah kita pergi ke dorm?" kata Aiman. Amir pula berkata, "Boleh saja." "Saya pun mahu pergi ke dorm juga." Aiman dan Amir pun pergilah ke dorm. Untuk pergi ke dorm 5 mereka perlu lalu hutan yang tebal. Aiman pula dah berasa takut dan seram sejuk. Amir tidak merasakan apa-apa pun dan memujuk Aiman untuk tidak berasa takut. Tiba-tiba Aiman ternampak perempuan lalu sebelah diorang. Selepas beberapa saat mereka terfikir, mana ada perempuan kat dorm 5 ni, lelaki saja ada kat dorm 5. Padahal laluan ni khas untuk pergi ke dorm 5 kot, apalagi mereka berdua lari dengan pantas sampailah tiba di dorm 5 agak 5 ke 6 minit nak pergi ke sana. Mereka ambil barang cepat-cepat dan patah balik ke sana untuk pergi ke surau untuk menunaikan solat Isya. Selepas tiba di surau itu, mereka ternampak ada perempuan tergelak-gelak di dalam surau. Apabila mereka mencari di mana perempuan itu, mereka melihat di atas siling dan mereka ternampak perempuan yang lalu sebelah dia orang merangkak atas siling. Apalagi mereka lari tak ingat dunia dan terserempak dengan cikgu dia orang dan memberitahu cikgu yang dia orang nampak dia atas siling surau. Apabila dia orang masuk, dia orang tengok di atas siling dan perempuan di atas itu hilang dan tidak dijumpai. Cerita Ali pula. Waktu Ali mahu masuk ke tandas, Ali mendengar ada orang berbual di dalam tandas dan Ali berasa selamat kerana ada orang di dalam tandas. Apabila Ali masuk sahaja ke dalam tandas, Ali sangat terkejut apabila Ali melihat tiada sesiapa pun yang ada di dalam tandas tersebut. Ali ketakutan dan berlari ke surau dengan pantas. Di halfway ke surau, Ali terpandang belakang dan melihat bayang hitam terbang ke arahnya dan pantas. Ali sangat takut, hanya Allah tahu perasaannya semasa itu. Ali menangis sambil berlari dan akhirnya sampai di surau.
Ali nampak Aiman dan Amir dan juga Ustaz di surau. Ali mujur sangat ada orang di surau itu. Aiman, Amir dan Ustaz nampak Ali menangis ke arahnya. Ustaz bertanya ke Ali, kenapa menangis ni? Ali nampak apa? Tanya si Ustaz. Semua orang mula berkumpul. Ustaz suruh semua orang balik ke dorm apabila solat sudah ditunaikan. Ali, Aiman dan Amir menuju ke dorm dan apabila tiba sahaja mereka tidur dan tiada apa terjadi kepadanya. Keesokan harinya, Ali yang paling awal bangun. Ali mengemas katilnya dan mengejutkan kawannya. Selepas Ali sudah mengemas bilik, Ali mandi dan pergi ke surau. Aiman dan Amir hairan kerana pada masa itu baru sahaja pukul 3 pagi. Aiman kejar Ali tetapi Ali sudah berada di surau. Amir suruh Aiman biar sahaja Ali itu ke surau, mungkin dia mahu beribadah. Pada pukul 8 pagi Aiman terkejut apabila ternampak Ali menangis di katilnya. Aiman bertanya kepada Ali, kenapa ni Ali, kenapa kamu menangis? Ali menjawab, saya berada di surau dan nampak banyak bayang-bayang terbang ke arahku dan aku rasa aku pengsan dan terjaga di dalam bilik ni. Aiman hairan juga kerana Amir tiada di dalam bilik. Aiman bertanya kepada Ali, kamu nampak tak Amir? Tanya Aiman. Ali memberitahu yang Amir keluar untuk makan di kafeteria. Aiman suruh Ali bertenang dan bersiap untuk pergi ke kafeteria tetapi Ali takut keluar. Hal ini telah tersebar ke cikgu yang mengetuai kem jati diri ini dan menyuruh Ali pulang ke rumah atau mahu stay di kem jati diri. Ali pula mahu stay di kem jati diri ini. Cikgu risau agar Ali akan kena gangguan lagi, jadi Ali akan tidur bersama Cikgu Afrin. Tinggallah Aiman dan Amir di dorm 5. Cerita seram ini tidak habis lagi. Aiman mahu membaca buku manakala Amir mahu tidur. Ketika Aiman membaca buku, Aiman terdengar orang ketuk pintu diorang. Aiman pelik kerana masa tu pukul 12. Aiman diam dan terus membaca buku dan tidak kesah langsung tentang ketukan itu. Ketukan itu masih berterusan dan makin lagi kuat dan bising sampailah Amir tersedar dari tidur dan bertanya kepada Aiman tentang ketukan itu. Amir marah dengan ketukan bising itu. Amir terus buka pintu dan tercegat seperti kaku dan slow-slow keluar dari bilik dan tutup pintu dengan kuat. Aiman pelik dan buka pintu dan nampak Amir terapung dan senyum kepada Aiman. Aiman tutup pintu dan takut dan telefon Cikgu Afrin. Aiman dengan ketukan itu lagi tapi makin kuat dan bising dan tambah lagi dengan suara cakar di pintu. Aiman hampir menangis. Aiman dengar orang baca ayat Al-Quran di luar dormnya. Aiman selak sedikit pintu dan nampak Cikgu Afrin tengah baca ayat suci Allah. Aiman nampak Amir menangis dengan kuat dan Aiman buka pintu, tiba-tiba Amir pusing ke arah Aiman dan berlari ke arahnya. Aiman terkejut dan mengunci pintu. Pada keesokan harinya, Aiman keluar dari bilik dan tengok kawasan sekeliling sudah aman. Aiman nampak Cikgu Afrin dan Aiman pergi ke sana dan suruh Aiman balik. Tetapi sebenarnya Cikgu Afrin suruh Aiman balik kerana semua orang yang menyertai kem itu telah hilang secara mengejut kecuali Aiman yang duduk di bilik dan Aiman balik ke rumah dan mencerita kepada keluarganya. Habislah sudah cerita seram ini, harap semua orang enjoy dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika horor saya menjadi. Assalamualaikum dan jangan lupa komen jika anda mahu lagi cerita horor saya.